Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Firdaus Arash Idris dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Jumaat 11 Oktober 2024. Misi Sarawak untuk mencapai status negeri maju berintegriti tinggi menjelang 2030 memerlukan kerjasama erat antara pemimpin dan rakyat yang komited terhadap amanah yang diberikan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg optimis Sarawak dapat mencapai sasaran itu sebelum tahun 2030. Alhamdulillah, masyarakat Sarawak, sama Islam atau tidak Islam, mereka mengekalkan budaya integriti yang tinggi di kalangan pemimpin dan juga Sarawak sudah menjadi negeri berpatuan tinggi. Belum 20-30 lagi kita dah capai. Kerana rakyat Sarawak Dalam ucapannya pada Majlis Amanat Perdana Integriti MAPI 2024 di Kuching, beliau berkata pentingnya fokus kepada peningkatan pendapatan isi rumah melalui ekonomi baharu yang berasaskan sumber di Sarawak. Justeru, beliau berharap agar pemimpin dan masyarakat tidak terjebak dalam budaya rasuah, terutamanya dalam era media sosial yang boleh mencemarkan integriti. Tambahnya, MAPI 2024 yang bertemakan memupuk integriti untuk masa hadapan adalah langkah penting dalam mempersiapkan generasi akan datang untuk memikul tanggungjawab dalam menjaga kemakmuran Sarawak. MAPI 2024 yang berlangsung di Dewan Majma Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah Kuching itu turut dihadiri Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Datuk Sri Samsul Azri Abu Bakar dan timbalan-timbalan Premier serta penjawat awam Kerajaan Negeri dan Persekutuan. Sementara itu, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Datuk Sri Syamsul Azri Abu Bakar menekankan pentingnya penjawat awam kerajaan negeri untuk melaksanakan tugas dan amanah dengan penuh integriti. Kerjasama ini akan memastikan kaki tangan awam kekal relevan dan berdaya saing. Untuk bersama-sama melaksanakan amanah ini dengan penuh tanggungjawab. Marilah kita mengamalkan nilai-nilai integriti dan tata kelola baik dalam setiap tindakan dan keputusan yang kita buat. Dengan semangat Malaysia Madani, kita dapat memastikan perkhidmatan awam yang terus relevan, dipercayai dan dihormati. Beliau turut memuji kejayaan Kerajaan Sarawak yang tidak hanya berpandukan kebijaksanaan pentadbiran dan inovasi tetapi juga kestabilan politik serta tata kelola yang selaras dengan aspirasi Kerajaan Madani. Anak-anak syarikat dan syarikat bersekutu di bawah Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak (PUSAKA) disarankan agar meningkatkan mutu tadbir urus syarikat selari dengan hala tuju pembangunan ekonomi Sarawak. Timbalan Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan menekankan kepentingan amalan tadbir urus yang baik, inovasi dan kemampanan bagi memastikan syarikat-syarikat ini kekal berdaya saing dalam sektor perkayuan, minyak dan gas, pertanian serta tenaga boleh diperbaharui. Sehubungan itu, pengarah setiap syarikat berkenaan perlu peka dengan amalan tadbir urus yang baik dan berkesan untuk menjamin pertumbuhan perniagaan yang lebih mapan. Datuk Amar Awang Tengah juga memberitahu Pusaka telah berjaya mengumpul dividen sebanyak RM212 juta daripada anak-anak syarikatnya sekaligus menunjukkan kekuatan keuangan entiti pelaburannya. Namun syarikat-syarikat yang kurang berprestasi disarankan untuk mengatur semula strategi dalam memperkukuh perniagaan sekaligus menyumbang kepada kemajuan sektor perkayuan dan ekonomi di negeri ini. Datuk Amar Awang Tengah yang juga Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar kedua berkata demikian pada Majlis Perasmian Seminar Akta Syarikat 2016 dan peranan strategik pengarah dalam pembangunan ekonomi Sarawak, anjuran Pusaka di Kuching. Teks ucapannya dibacakan oleh Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Lim Talif Saleh. Usaha untuk menyediakan infrastruktur dan kebunan asas di kawasan luar bandar seperti Dun Batu Danau perlu diberi tumpuan dalam Belanjawan 2025 yang akan dibentangkan di Dewan Rakyat pada Jumaat minggu depan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Danau, Datuk Paulus Paulu Gumbang menekankan pentingnya pembinaan jalan penghubung ke Rumah Jampung dan Rumah Lembong yang kini hanya dapat diakses melalui jalan balak dan berbatu. Antara lain yang kita harapkan ialah pembinaan jalan-jalan penghubung yang belum dimasukkan di dalam senarai untuk dilaksanakan
Dan di antara jalan yang belum tersenarai di dalam projek yang untuk dilaksanakan ialah jalan ke rumah Jampong dan juga rumah Lembong. Jadi ini adalah 2 rumah panjang yang belum lagi dan dimasukkan di dalam senarai. Beliau ditemui media selepas program advokasi pelindungan kanak-kanak di Sekolah Kebangsaan SK Melayu Pusat Limbang. Selain itu, Datuk Paulus juga menggesa Kerajaan Persekutuan untuk memberi perhatian kepada pembaikan sekolah dan klinik yang daif di kawasan tersebut, termasuk klinik kesihatan Naga Menamin dan klinik kesihatan Batu Danau yang terdedah kepada banjir. Manik taraf klinik kesihatan Naga Merit yang masih berstruktur kayu dan klinik kesihatan Long Napir juga ditekankan sebagai keperluan penting bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan kesihatan di Dun Batu Danau. Seiring perkembangan teknologi, inovasi kini menjadi penanda aras global yang memerlukan kemahiran mencipta sesuatu yang baru dan bermanfaat. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Seri Roland Sagah Wee In berkata, pendidikan inovasi dan budaya kreativiti perlu diperkasakan untuk meningkatkan kehidupan individu dan menyumbang kepada pembangunan negara. Beliau menyatakan demikian dalam teks ucapan yang dibacakan oleh timbalannya, Datuk Dr. Anwar Rabai, pada Majlis Penangguhan Borneo International Innovation and Invention 2.0 BIIC di Bintulu. Beliau juga mengucapkan tahniah kepada College Vocational Bintulu yang berjaya menganjurkan acara tersebut yang menunjukkan kepentingan inovasi dalam kalangan pelajar dan masyarakat. Pada pertandingan itu, College Vocational Bintulu meraih juara dalam 3 kategori, teknologi, non-teknologi serta pengajaran dan pembelajaran. BIIC 2024 menyaksikan penyertaan 93 inovasi dari seluruh negara termasuk 1 institut dari Indonesia. Sebanyak 285 kes kemalangan pekerjaan dalam sektor pertanian, perikanan dan perhutanan di Sarawak telah disiasat tahun lalu, termasuk 8 kes yang melibatkan kematian. Menurut Dr. Rashimawati Mat Rashid, Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Keselamatan dan Pekerjaan JKKP Sarawak, terdapat juga 468 kes penyakit dan keracunan pekerjaan yang dilaporkan bagi sektor yang sama di seluruh negara dengan 17 kes di Sarawak. Beliau menyatakan perkara itu semasa merasmikan bengkel bekerja dengan selamat dan sihat di sektor informal, industri sawit, zon Sarawak di Kuching. Dr. Rashimawati turut menyeru pekerja sendiri dalam industri sawit yang belum mendaftar di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri untuk segera berbuat demikian agar mereka dilindungi, terutamanya dalam hal kemalangan. Ini kerana kos rawatan sekiranya terbabit dalam kemalangan jalan raya akan ditanggung oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial. Selain itu, bagi yang meninggal dunia akibat kemalangan pekerjaan, balu dan tanggungan akan diberi faedah pengurusan mayat selain faedah orang tanggungan. Kempen kesedaran kanser payudara harus dilaksanakan dengan konsisten untuk menyebar kesedaran mengenai kanser payudara kepada masyarakat dari pelbagai latar belakang di Sarawak. Menurut Penasihat Society for Cancer Advocacy and Awareness, SCAN, Datin Dayang Mariani Abang Zain, kanser payudara merupakan salah satu kanser pembunuh wanita tertinggi di Sarawak. Tegasnya, kesedaran untuk para wanita menjalani saringan awal dapat menyelamatkan nyawa dan memberi harapan kepada masa depan. Katanya beliau sendiri yang merupakan bekas pesakit kanser selama 14 tahun mengingatkan agar pesakit mengikuti nasihat perubatan dari pakar bertauliah dan tidak terpengaruh dengan nasihat individu tanpa pengetahuan. Dengarlah doktor. Dan ada juga yang kata, tunggu dulu, jangan potong dulu. Saya lagi cari bomo. Bomo tu kata kalau dijampi biji tu akan kecil lah, hilang. By the time you balik nak jumpa doktor, kanser tu dah merebak. Beliau yang juga pengerusi Persatuan Wanita Universiti Teknologi Sarawak UTS berucap pada program kesedaran kanser payudara yang diadakan di Pusat Sumber Akademik UTS di Sibu. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.